kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan daripada kitab Bulughul Maram karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana sebelum ni kita berhenti pada babul wudu, iaitu bab berkaitan dengan ambil air sembahyang. Dan kita dah baca beberapa buah hadis daripada bab ni, dan insya-Allah hari ni kita akan sambung pada hadis yang ke 17 daripada babul wudu. Jadi kita tengok hadis yang ke 17 ni. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adara al-mal ala mirfaqayhi akhrajahu ad-Daruqutni bi isnadin dha'if. Dan daripadanya hadis yang ke-17 ni, iaitu daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berwudu, Nabi akan memutarkan air pada kedua sikunya. Adaral ma'a ala mirfaqaihi, memutarkan air pada kedua sikunya. Kita tengok apa yang disebutkan maksud daripada hadis ni. Maksud daripada lafaz idza tawadda'a, apabila berwudu, ialah membasuh kedua tangan, iaitu wajib membasuh siku berdasarkan perkataan baginda melalukan air pada kedua sikunya, kerana apabila memasukkan ke arah lengan maka wajib kedua siku itu dibasuh. Jadi dalam hadis yang ke-17 ni, apa yang dapat kita lihat dalam hadis ni, iaitu bagaimana Nabi SAW menyebutkan pada kita bila mana sampai dekat nak basuh tangan sampai ke siku ni, macam yang dah kita sebut, dia ada orang basuh bermula daripada jari sampai ke siku ni. Kemudian dalam hadis ni ditunjukkan pada kita bagaimana ada sebahagian orang dia ulur siku dulu, barulah jatuhkan air sampai ke jari-jari ni. Jadi bila mana buat lagu tu, iaitu kaedah basuh melalui siku dulu, adaral ma'a ala mirfaqaihi, maka diputarkan air, maknanya dilalukan air pada siku tu sampailah kepada jarinya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan sanadnya ialah sanad yang dhaif. Seterusnya hadis yang ke-18. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yuzkar ismallahi alaihi akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah bi isnadin dha'if. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Jadi dalam hadis ni, zahir hadis ni ditunjuk pada kita, Nabi kata tidak sah bagi orang yang dia nak ambil air sembahyang, dia tidak menyebut nama Allah, iaitu tidak membaca bismillah. Tak kiralah bismillah ke ataupun bismillahirrahmanirrahim, ataupun kita sebut sebagai tasmiyah, iaitu membaca bismillah ketika mana berwudu. Maka dalam hadis ni zahirnya disebutkan bahawasanya orang yang tak sebut bacaan bismillah ataupun tasmiyah ataupun basmalah ni, maka dalam hadis ni disebut bahawasanya orang tersebut wudunya tidak sah. Tapi walau macam mana pun, masih lagi ada pendapat di kalangan para ulama, perbezaan pendapat, berbeza hal keadaan bagi orang yang tak sebut ataupun tak baca bismillah ni. Adapun kalaulah tak baca tu dengan sebab lupa, tak ingat, maka itu tak mengapa, tidak memberi kesan pada hukum. Tapi kalau sengaja tak mahu baca, maknanya memang dah ingat dah pun tapi sengaja tak mahu baca, maka perbuatan itu akan mengganggu sah dan batalnya wuduk tu. Wali Tirmizi, dan bagi Imam Tirmizi, an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwuhu, dan daripada Tirmizi, riwayat Tirmizi
pun melafazkan dengan riwayat yang sama. Wa qala Ahmad, dan berkata Ahmad, la yathbutu fihi syai'un, tidak dapat ditetapkan sesuatu hukum apa pun berdasarkan hadis itu. Jadi nak sebut pada kita, Imam Ahmad dia beri sedikit orang kata apa, huraian pada hadis ni, la yathbutu fihi syai', tidak sabit padanya apa-apa hukum. Maknanya nak sebut pada kita, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri tidaklah bersetuju ataupun tidaklah mengatakan batalnya wuduk bagi orang yang tidak baca bismillah bila mana dia nak berwuduk, sama ada dia tinggalkan baca tu secara sengaja ataupun dia tak teringat ataupun terlupa nak baca bismillah tu. Okey. Jadi hadis ni dia bahas pada kita tentang keadaan sah dan batalnya wuduk bagi orang yang tak baca bismillah. Bismillah sini maksudnya bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Sebab dalam hadis Nabi sebut, la wudu'a liman lam yuzkarismallahi alaihi. Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, yakni bismillah. Adapun kalau nak sebut bismillahirrahmanirrahim, itu yang paling afdal lah. Tapi sekurang-kurang sebutan bila mana nak ambil wuduk ni ialah bismillah permulaannya. Okey. Jadi kalau tak sebut tu jadi macam mana? Tak sebut tu adakah jadi tak sah wuduknya? Perbahasan para ulama, masih ada yang kata wuduknya masih sah. Tapi kalau sengaja, ada sebahagian mengatakan tidak sah. Sengaja, ingat dah pun tapi sengaja tak nak sebut. Okay. Jadi nak sebut sini, kalau terlupa tak apa. Tapi kalau sengaja, ada perbahasannya. Taklah sepakat semua kata tak sah. Berdasarkan apa yang Imam Ahmad sebut, la yathbut fihi syai'. Hadis yang ke-19. Wa an Talhata bin Musarrifin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadah wal istinsyaq, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dha'if. Dan daripada Talhah bin Musarrif, daripada ayahnya, daripada datuknya, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur dan memasukkan air dalam hidung. Macam yang dah kita bahas sebelum ni, bagaimana Nabi telah menjadikan satu cedokan ataupun satu tadahan untuk berkumur dan masuk air dalam hidung. Sekali tadah. Nabi guna air tadahan tu, yang Nabi tadah tu, dua-dua buat sekaligus. Maknanya masukkan air dalam hidung sekali dah dengan berkumur-kumur. Okay. Tapi dalam hadis ni, hadis riwayat Abu Dawud ni, dia kata yafsilu bainal madmadah wal istinsyaq. Nabi bezakan antara berkumur-kumur dan juga masukkan air dalam hidung. Maknanya Nabi berkumur, tadah air baru, air khusus. Lepas pada tu tadah lagi air seterusnya. Maknanya Nabi tadah balik dengan tangan untuk memasukkan air dalam hidung. Nabi pisahkan kedua-duanya. Okay. Tapi Abu Dawud meriwayatkan hadis ni dengan dia kata hadis ni lemah. Maknanya hadis ni ada masalah dari segi sanadnya. Tapi nak beritahu pada kita, perbuatan ni tak salah dari segi hukumnya. Masih lagi sah wuduk bagi orang yang memisahkan tadahan bagi perbuatan ataupun keadaan berkumur-kumur dengan masukkan air dalam hidung. Hadis yang ke-20. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i thumma tamadmad sallallahu alaihi wasallam wastanthar thalathan yumadmidu wa yansuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma', akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Daripada Ali bin Abi Talib, yakni Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib, dia kata tentang cara berwuduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan tapak tangan yang digunakan untuk mengambil air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan tapak tangan yang digunakan untuk mengambil air. Maknanya hadis ni cerita pada kita, hadis tadi Nabi bezakan, hadis ni Nabi buat sekali macam hadis-hadis sebelum ni lah. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, thumma adkhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmad wastanshaq min kaffin wahidatin
yaf'alu dhalika thalathan muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang cara berwuduk Nabi. Kata Abdullah bin Zaid, bila mana Nabi nak masukkan air ke dalam hidung dan juga berkumur-kumur, Nabi masukkan dengan satu tangan, maknanya sekali tadahan sahaja. Okay. Hadis seterusnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu adh-dhufri lam yusibhu al-ma'u faqala irji' fa ahsin wudu'ak, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki. Nabi tengok satu orang lelaki, wa fi qadamihi, dan di tapak kakinya, mithlu dhufri lam yusibhu al-ma'u, ada satu bahagian, iaitu bahagian kuku yang belum terkena air, maknanya air tak rata ketika mana basuh kaki. Lalu Nabi pun kata, irji' fa ahsin wudu'ak, kembali kamu berwuduk kerana wuduk kamu tidak sempurna. Okay. Jadi hadis ni apa maksud dia? Kita tengok apa yang para ulama sebut. Hadis ni menunjukkan bahawa meratakan air di setiap anggota wuduk hukumnya wajib. Maknanya meratakan air pada semua anggota wuduk ni hukumnya yang disebut sini sebagai wajib. Jika sedikit sahaja terkena, maka wuduknya tidak sah. Maknanya ada bahagian yang kita basuh tak komplit, tak sempurna semua basahan, semua anggota tu, maka wuduk tu tidak sah. Maka diwajibkan melakukan wuduk dengan baik, iaitu dengan menyempurnakan. Jadi hadis ni sebut pada kita penyempurnaan wuduk tu sendiri. Perlu kita sempurnakan wuduk dengan kita ratakan semua basuhan pada anggota-anggota wuduk. Seterusnya, hadis yang ke-23. Wa anhu radhiyallahu anhu, iaitu daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwuduk, bil mud, dengan satu mud air, wa yaghtasil, dan Nabi mandi, bis sa' ila khamsati amdad, dengan satu sa' hingga 5 mud air. Hadis ni muttafaqun alaih. Okay. Jadi hadis ni cerita pada kita kuantiti bilangan isi padu air Nabi guna bila mana nak berwuduk ataupun nak mandi. Kita tengok apa ulama sebut tentang mud dan juga sa' ni. Okay. Seperti mana yang disebut dalam hadis ni menunjukkan bahawa petunjuk Nabi pertama bersikap berjimat cermat bila mana menguruskan sesuatu. Nabi tak guna air yang banyak. Hal ini menunjukkan petunjuk bagi manusia. Nabi berwuduk dengan satu mud, iaitu sukatan yang tidak asing lagi. Baginda mandi dengan satu sa' hingga 5 mud, sedangkan berlebih-lebihan itu bukanlah petunjuk Nabi. Satu mud hari ini ialah lebih kurang 250 ml, maknanya satu gelas yang kecil tu. Satu cup biasa je air mineral. Okay. Ataupun boleh pergi ke 400 ml, maknanya satu botol kecil mineral. Okay. Satu sa' maksudnya 1.5 liter air yang Nabi guna untuk mandi. Okay. Jadi untuk mandi 1.5 liter air Nabi guna. Mandi yang sempurna, bukan mandi basuh bahagian wajib saja. Sama juga dengan wuduk, Nabi guna 200 ke 400 ml air. Maknanya satu botol mineral yang kecil itu ialah isi padu untuk wuduk, dan satu botol mineral yang besar tu untuk Nabi mandi. Maknanya dia punya isi padu tu minima sikit lah. Okay. Kita banyak guna. Kita tak padan, kita yang besar tu wuduk. Okay. Tok dua kali botol tu wuduk. 2 kali botol yang besar tu boleh jadi wuduk. Okay. Hadis yang terakhir daripada Umar Al-Khattab. Okay. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'
akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa zada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis riwayat pada Umar ni. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim, maknanya hadis yang sahih. Kata Nabi SAW sebut, tidaklah salah seorang daripada kamu berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Maknanya bila mana kita wuduk sempurna, kita berwuduk ni, selesai wuduk tu, kemudian dia berdoa, kemudian dia angkat tangan dan dia baca doa. Doa yang berbunyi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali Allah Ta'ala akan buka baginya pintu syurga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya', dia boleh masuk daripada mana-mana 8 pintu yang dia kehendaki. Jadi ini fadilat orang berwuduk dan fadilat orang baca doa selepas pada wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Muslim. Riwayat Tirmizi dia tambah lagi, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku daripada kalangan orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku daripada kalangan orang-orang yang bersih diri ataupun suci diri. Okey. Dua-dua riwayat boleh baca. Ada satu riwayat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Situ. Itu doa selesai wuduk. Sampai situ pun boleh. Kalau nak tambah lagi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi ini dua riwayat yang berbeza. Sama ada kita nak pakai riwayat Muslim ataupun riwayat Tirmizi, dua-duanya boleh. Okay. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia tutup bab wuduk ni dengan hadis berkenaan dengan fadilat orang yang berwuduk, kemudian dia baca doa, kemudian Allah Ta'ala jadikan dia dapat masuk syurga mana-mana bahagian tempat yang dia boleh masuk. Maknanya daripada mana-mana pintu, 8 pintu tu dia boleh masuk. Okay, jadi kita beramal lah dengan ibadah yang walaupun nampak macam simple ni, tapi ibadah ni ibadah yang besar. Okay. Seterusnya, bab yang baru, babul mashi 'alal khuffain, iaitu bab menyapu di atas 2 khuf. Okay. Bab ni ada berapa hadis? Ada 8 hadis. Kita tengok hadis yang pertama. Sebelum pada tu, tentang khuf ni. Khuf ni apa dia? Khuf ni ialah apa-apa benda yang dipakai di kaki yang menutup kaki sampai atas pada buku lali. Itu dulu kita kena faham. Okay. Khuf tu. Okay. Dan khuf tu, kalau merujuk pada zaman Nabi, ianya ialah macam stokin, tapi dia diperbuat daripada kulit, tak masuk air. Maknanya satu pakaian yang kita pakai macam stokin, dia bukan kasut. Okay. Tapi dia macam stokin. Okay. Yang dipakai menyebabkan kita punya kaki tak kena apa-apa daripada air ke apa, tak kena. Okay. Adapun zaman kita ni, sebahagian para ulama memasukkan juga stokin dalam khuf tu. Tapi stokin ni ada syarat-syaratnya lah, iaitu stokin yang tebal, yang atas pada buku lali. Sebab hari ni stokin dia macam-macam jenis. Ada stokin yang bawah pada buku lali, yang tu tak masuk dalam khuf. Okay. Adapun ada sebahagian ulama memasukkan khuf juga ialah kasut tu juga ialah khuf. Contoh kasut boot yang menutup sampai atas pada buku lali, macam yang dipakai oleh askar ke polis ke apa, yang atas pada buku lali, itu pun masuk daripada khuf. Itu maksud dengan khuf. Kita tengok hadis pertama berkenaan dengan mengusap ataupun menyapu di atas 2 khuf ni. Yang sampai kat lutut pun sekali tu. Kira khuf juga. Apa saja benda yang atas pada buku lali, kira khuf. Makin tinggi tu kira khuf lah. Okay. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia kata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famassaha alaihima. Daripada Mughirah bin Syu'bah bahawa aku pernah bersama dengan Nabi, yang ini bersama dalam permusafiran dengan Nabi, pernah dia bersafir dengan Nabi. Mughirah bin Syu'bah ni dia kata, baginda hendak berwuduk, lalu aku membongkokkan badanku
untuk mencabut kedua-dua khuf Nabi. Mughirah ni kata, aku pernah musafir sekali dengan Nabi. Dalam musafir tu Nabi nak ambil wudu. Bila mana aku tengok Nabi nak ambil wudu, aku pun bongkokkan badan nak cabut khuf Nabi, stoking kulit Nabi ni. Okay. Lalu Nabi pun kata, da'huma, biarkan kedua-dua khuf, yang ni jangan cabut. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, kerana aku sebelum pakai khuf ni aku sudah pun bersuci. Maknanya aku tidak ada hadas besar, aku pun tidak ada hadas kecil. Maknanya Nabi dah wuduk siap-siap sebelum pakai khuf. Maka Nabi pun berwuduk dalam keadaan Nabi pakai stoking tu, stoking kulit tu, dan sampai bahagian basuh kaki, famassaha alaihima, Nabi cuma sapu di atas khuf sahaja. Okey. Hukum berkenaan dengan pakai khuf ni. Dalam mazhab Syafi'i, kita cerita mazhab Syafi'i dulu. Kita dapat rukhsah menyapu di atas dua khuf, maknanya dapat keringanan menyapu atas dua khuf ni bila mana kita tak pergi mana-mana, duduk di rumah. Dengan sebab kita sejuk sangat ke, ataupun panas sangat ke, ataupun kita ada problem kaki kita, maknanya taklah sakit, cuma ada alergik ke apa, kita pun pakai khuf tu. Okay. Jadi bila mana kita duduk rumah tak pergi mana-mana, tapi kalau untuk negara-negara yang ada musim sejuk ataupun musim panas, orang biasa akan pakai khuf ni. Sebab nak lindung kaki daripada terlalu sejuk ataupun terlalu panas sangat. Okay. Orang yang duduk di rumah tak keluar mana-mana, bila mana dia pakai khuf, sebelum dia pakai khuf tu dia ambil wuduk siap-siap. Kemudian bila mana dia pakai khuf, batal wuduk dia. Dia nak berwuduk sekali lagi, dia tidak perlu cabut khuf tu. Dia hanya perlu sapu di atas khuf sahaja. Tempoh dia lama mana? Sehari semalam. Maknanya contoh dia nak salat subuh. Okay. Kalau kaki patah tu tu bab balutan dan simen. Okay. Ni untuk orang yang pakai stoking saja ataupun orang yang pakai khuf. Untuk Malaysia ni orang tak berapa pakai sangat khuf. Orang pergi buat umrah mungkin dah dipakai khuf ni, nak tawaf apa semua. Okay. Yang patah tu nanti kita akan sebut. Okay. Yang pakai khuf ni, ataupun orang kata apa ni, anggota-anggota polis ke askar ke yang kasut dia tu tinggi, kalau dia batal wuduk, dengan syarat sebelum dia pakai tu dia dah wuduk siap dah basuh clear semua dah, lepas tu baru pakai. Bila mana batal wuduk sampai tang nak basuh kaki tu, tak perlu cabut kasut ataupun kata apa khuf tu, dia hanya sapu di atas sahaja selama sehari semalam, dengan syarat dia tak boleh buka khuf tu sehari semalam. Ni orang-orang yang askar apa semua, dia mungkin duduk dalam keadaan tu lah, dia tak buka. Dia buka tak aci. Buka kena basuh kaki balik lah. Okay. Ni untuk tak pergi mana-mana, duduk situ je. Untuk musafir 3 hari 3 malam, maknanya 3 hari 3 malam tu tak buka. Sebelum pakai tu dah siap dah, dah siap wuduk dah. Bila mana pakai tu, lepas pada tu terbatal wuduk semua, sapu atas tu saja. Untuk orang yang simen, orang yang kaki patah ataupun tangan patah apa semua, macam mana dia nak buat bila mana dia berwuduk? Okay. Dari segi mazhab Syafi'i lah, dia kena, sebelum dia simen tu, dia kena wuduk dulu. Kalau boleh lah, tapi keadaan tu payah lah. Kadang-kadang orang accident, dia tak sedar dah. Dia sedar-sedar dia dah di simen dah pun. Okay. Sedar-sedar tu dah simen dah. Okay. Macam mana dia nak ambil wuduk? Sebab bahagian yang di simen tu mungkin dah tak boleh kena air. Okay. Macam mana dia nak buat? Dia hanya sapukan sahaja air pada kawasan yang dia tak boleh kena air tu. Maknanya sapu atas simen sahaja. Okay. Ataupun kalau dia hadap besar, dia tayamum. Okay. Kalau dia hadap besar, dia bertayamum. Okay. Cuma mazhab Syafi'i dia ada dua. Pertama dia sapu, yang kedua yang tak boleh sapu tu kalau betul tak boleh kena air langsung. Maknanya atas simen tu pun tak boleh kena air juga. Mungkin adalah doktor kata boleh masuk ke apa semua. Dia ambil wuduk kat mana yang dia boleh sapu,
Yang boleh kena air macam biasa. Yang tak boleh sapu tu dia ganti dengan tayamum juga. Dia ganti dengan tayamum. Okey, jadi itu yang disebutkan dalam mazhab ni bagi orang yang patah dalam tempoh yang dia tak tahu nak buka bila. Maknanya kalau selama 3 bulan tak boleh buka, maknanya 3 bulan tu anggota tu diganti dengan tayamum saja. Yang boleh basuh dengan kadar yang dibenarkan. Yang kita boleh basuh, yang tak boleh basuh, semua ganti dengan tayamum. Sama juga kalau dia berhadas besar waktu tu, dia tetap juga boleh tayamum sahaja. Berdasarkan hadis yang sahih, iaitu ada seorang sahabat, dia kena hempak dengan batu sampai berdarah dia punya kepala dia. Bila mana dia rehat lepas daripada orang rawat dia tu, dia rehat, dia tidur yang menyebabkan dia hadas besar, dia bermimpi. Dia bangun tanya para sahabat, ada tak ruksah bagi aku, maknanya ada keringanan tak untuk aku ni tak mandi? Maka jawab sahabat, kami tak dapat apa-apa keringanan melainkan kamu kena mandi juga. Sebab sahabat tak tahu waktu tu. Bila mana dia mandi, apa jadi pada dia? Dia mati dengan sebab dia mandi tu. Kepala dia berdarah. Tambah pula zaman dulu air bukan macam zaman kita. Air bersih. Zaman dulu mungkin air yang kotor apa semua, kena jangkitan kuman, dia pun mati. Okey. Orang report kat Nabi, Nabi kata qatalahumullah. Allah Ta'ala bunuh orang-orang yang telah bunuh dia ni. Maknanya Nabi tak suka orang jawab benda yang dia tak tahu, dia dah jawab dah. Nabi kata cukup bagi dia ni yang kepala berdarah dan berhadas besar untuk dia tayamum sahaja. Lepas selesai dah sembuh elok, baru dia mandi. Cuma untuk mazhab Syafi'i, hal keadaan orang yang solat dalam waktu tu macam mana? Selama mana dia solat dalam keadaan dia tak boleh buka tu, status solat dia macam mana? Di sisi mazhab Syafi'i, solat dia kena solat, cuma lepas dia sembuh dia kena qada balik. Walaupun dia dah solat waktu tu. Berat sikit lah untuk mazhab Syafi'i ni, dia agak berat sikit. Untuk mazhab lain, solat dan tak perlu qada. Mazhab Maliki tak perlu qada. Cuma mazhab Syafi'i ni dia tertib sikit lah. Maknanya dia ada, bagi saya lah, saya nampak macam berat sikit lah orang nak buat. Contoh dia kena simen 3 bulan. Dia pun ambil wuduk, kawasan yang dia boleh basuh, dia basuh. Yang tak boleh basuh tu dia tayamum. Okay. Selama dia solat dalam keadaan tu, dalam keadaan anggota wuduk yang tak boleh kena air tu, solat dia sah. Tapi bila mana dah boleh buka nanti, dia kena ingat berapa kali dia solat waktu dia simen tu, dia kena qada balik. Agak berat lah. Kadang-kadang sampai 3 bulan, 4 bulan dah berapa waktu solat yang kita kena ganda tu. Okay. Jadi kalau Dr. Yusuf Qaradawi dia cenderung kepada mazhab Maliki. Mazhab Maliki solat pada waktu tu kita solat macam biasa dan tak perlu qada balik. Dia sama macam solat orang dalam musafir apa semua ni lah. Solat hormat waktu. Walil arba'ati anhu illa an-Nasa'i, dan diriwayatkan oleh imam yang 4 kecuali An-Nasa'i, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuf wa asfalihi. Nabi bila mana Nabi menyapu, bukan Nabi sapu atas khuf saja, Nabi juga sapu atas dan bawah. Ini hadis yang dhaif dah. Sapu khuf ni sapu macam mana? Ni tapak atas khuf, sapu atas. Sapu atas ni sahaja, daripada atas ke bawah. Itu cara sapuan dia. Hadis terusnya daripada Ali, an Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa seandainya agama itu berdiri di atas logik akal, maka bahagian bawah khuf itu lebih utama untuk disapu berbanding bahagian atas. Ni just nak beritahu pada kita, Ali dia fikir dengan kepala otak dia kata hukum menyapu atas khuf ni secara logiknya sapu atas dan bawah, sebab bawah pun kotor. Tapi dalam hadis Nabi sebut, bila mana Nabi nak menyapu atas khuf, Nabi sapu atas sahaja, Nabi tak sapu bawahnya. Jadi nak sebut pada kita, sebaik-baik cara ialah kita sapu atas sahaja.
Daripada Safwan bin Assal radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu. Dan daripada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, bahawa apabila kami sedang bermusafir, maka Nabi SAW menyuruh kami supaya tidak membuka kasut kami selama 3 hari 3 malam dengan sebab buang air besar, kencing dan tidur kecuali kerana janabah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Okay, jadi dalam hadis ni sebut pada kita, orang yang terbatal wuduk tapi dalam keadaan pakai khuf, masa dia pakai khuf tu, sebelum dia pakai khuf tu, dia pakai dalam keadaan suci bersih dah. Lepas pakai tu dia masuk tandah ke, keluar tandah ke, dia kencing ke, dia buang air besar ke apa-apa semua, nak ambil air semayang balik, dia hanya perlu sapu di atas khuf. Tapi dengan syarat kena tahu juga bahawasanya khuf tu pun kena bersih lah. Sebab zaman kita ni masuk tandah apa semua tu, kadang-kadang kena perhati khuf tu bagi bersih. Maknanya tapak kasut ataupun tapak stokin tu, stokin kulit ke stokin tebal ke, bagi bersih untuk orang musafir 3 hari 3 malam yang dah kita sebut tadi. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqim, yakni fil mashi 'ala al khuffain. Akhrajahu Muslim. Daripada Ali bin Abi Talib bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari bagi orang musafir. Maknanya 3 hari untuk dia dapat keringanan sapu di atas khuf bagi orang musafir, dan bagi orang yang tak keluar musafir, orang yang bermukim, dia dapat keringanan selama 1 hari 1 malam. Okay. Seterusnya daripada Thauban, hadis yang kelima. An Thauban radhiyallahu anhu qala, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu 'ala al-'asaibi, yani al-'amaimi wat tasakhin, yani al-khifaf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Kata Thauban bahawa Rasulullah mengirim pasukan tentera, maka baginda memerintahkan mereka agar menyapu asaib, yakni menyapu ikatan-ikatan serban, dan juga tasakhin, iaitu khuf ataupun kasut mereka. Okay, jadi nak sebut pada kita, dalam hadis Nabi sebut keringanan bagi mana-mana orang yang berada dalam musafir untuk dia menyapu di atas khufnya. Nabi suruh kita buat lagu tu. Nabi suruh kita lakukan lagu tu. Okay. Maknanya kita pergi musafir mana-mana, kalau kita pakai kasut, kita boleh buat lagu ni lah. Tapi ada orang, sebab orang kita ni tak biasa lah pakai kasut dalam musafir secara berpanjangan. Ada orang dia akan tanggalkan kasut dia, lebih selesa dengan kaedah tu, tak dapatlah rukhsah tu. Okay, cuma kalau kita nak amal, benda tu boleh kita lakukan. Wa an Umar, dan daripada Umar mauqufan, wa an Anas marfu'an, daripada Anas secara marfu', yang ini sampai pada Nabi, idza tawadda'a ahadukum, bila mana salah seorang antara kamu berwudu, falabisa khuffaihi, lalu dia memakai khufnya, falyamsah alaihima, maka hendaklah dia menyapu di atas khuf bila mana dia nak ambil wudu sekali lagi, wal yusalli fihima, dan salatlah dengan menggunakan 2 khufnya, wala yakhla'huma, janganlah ia tanggalkannya, insya'a, jika ia mahu, illa min janabah, kecuali dia berhadas besar. Hadis ke-6 ni cerita pada kita tentang bila mana kita pakai khuf, kita batal wuduk sapu atas khuf, lepas tu kita boleh solat dengan pakai khuf ataupun kasut. Ini benda yang kita jarang tengok lah. Solat dengan pakai kasut boleh ataupun tidak? Jawabnya boleh, tak ada masalah pun. Tapi dengan syarat kasut tu kena bersih daripada apa-apa najis. Ini kalau kita nak solat di luar lah, di atas tanah ataupun atas permukaan bumi ni, kita nak solat, maka kita tak buang kasut pun tak ada masalah. Okay, tapi dengan syarat kasut tu mau kena bersih. Okay.
Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri thalathata ayyamin wa layaliyahunna walil muqimi yawman wa laylah idza tatahhara falabisa khuffaihi an yamsaha 'alaihima akhrajahu ad-Daruqutni wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dalam hadis ni daripada Abi Bakrah kata Nabi SAW, Nabi memberi keringanan bagi bermusafir, bagi orang yang bermusafir selama 3 hari 3 malam, dan bagi bermukim, orang yang menetap, iaitu orang tak keluar, selama sehari semalam. Apabila dia telah bersuci kemudian memakai kedua khufnya, yakni kasutnya, maka dia cukup mengusap bahagian atasnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis terakhir untuk bab menyapu atas dua khuf ni. An Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'ala al-khuffaini qala na'am qala yawman qala na'am qala yawmain wa yawmain qala na'am qala wa thalathata ayyam qala na'am wa ma syi'ta akhrajahu Abu Dawud wa qala laysa bil qawi. Semua hadis-hadis ni yang dah kita baca ni just nak cerita orang yang bermusafir 3 hari 3 malam rukhsah dia, orang tak pergi mana-mana 1 hari 1 malam. Syarat pakai khuf ni, nak ambil rukhsah menyapu atas dua khuf ni, sebelum pakai khuf tu bersih kita punya kaki kita punya badan kita pun dah selesai wuduk apa semua, maka kita bila mana pakai khuf batal saja, maka kita sapu di atas khuf saja. Okey. Selesai kita hadis yang orang kata apa, bab menyapu atas dua khuf ni. Bab ni tak banyak sangatlah. Okey. Kita ada berapa minit lagi nak pergi ke isyak? Isyak pukul berapa? 8.17 13 ada 7 minit lagi. Okay. Kita ambil 1-2 hadis lagi tutup. Okay. Bab berkaitan dengan pembatal wudu, benda-benda yang membatalkan wudu. Okay, kita tengok. Okay. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isha'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Okey. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ad-Daruqutni wa asluhu fi Muslim. Okey. Hadis ni daripada Anas bin Malik. Hadis ni menarik sikit. Daripada Anas bin Malik, pada zaman Rasulullah, kata Anas bin Malik, para sahabat pernah menunggu waktu Isyak sehingga kepala mereka terhangguk-hangguk kerana mengantuk. Lama, terlalu lama. Okey. Sebab Nabi, kalau Nabi solat Isyak ni, Nabi akan salat pada waktu atamah. Waktu atamah ni maksudnya bila? Sekarang ni 8.13 masuk kan, Isyak. Okay. Kita tambah 45 minit ataupun sejam lepas tu. Itu Nabi, zaman Nabi dia solat lagu tu. Dia nak habis 1/3 awal malam. Okay. Sebab apa? Dia nak bagi rasa zuk lagi tengah malam lagi sedap. Okay. Tapi tengok pada zaman lah. Tengok pada zaman. Okay. Afdal solat tengah malam lah. Solat Isyak ni, mana solat jemaah di masjid pusingan pertama, itu buat selepas daripada 45 minit ataupun 1 jam. Sebab apa? Sebab zaman Nabi, para sahabat ni dia bekerja macam kita juga bekerja. Jadi dia orang ni kadang-kadang dia orang punya ladang jauh daripada masjid Nabi. Dia orang balik tu, dia orang tak sempat nak bersiap cepat-cepat. Jadi dia orang nak makan, nak minum apa semua. Jadi Nabi ni beri peluang untuk dia orang siapkan diri, dan bila mana masuk waktu azan on time. Okey. Masuk waktu azan. Okey. Cuma Nabi akan lewatkan salat. Jadi ada sebahagian sahabat yang datang awal ke masjid. Antaranya Uthman bin Affan yang riwayat hadis ni, ataupun Anas bin Malik, dia kata ada sebahagian sahabat yang tunggu Nabi nak salat tu sehingga ada yang dah tersengguk dengan sebab lama nak tunggu waktu tu. Nak sebut pada kita, bila mana dah tersengguk-sengguk tu, Nabi masuk dan Nabi solat, dia orang pun bangun. Dia orang bangun dan dia orang bersolat tanpa berwudu. Nak sebut pada kita apa?
kita tersengguk ataupun terangguk-angguk ni, waktu kita dengan sebab mengantuk apa semua, dia tidak termasuk daripada perkara yang membatalkan wudu. Okay. Maknanya kita mamai, kita tak tidur 100% lagi, mamai baru. Ya, benda tu tak membatalkan wudu. Melainkan kita tidur sehingga kita tak sedar. Dah berdengkur dah. Okay. Dan kalau kita tersengguk waktu tu dah terangkat papan punggung kita, maka itu telah menyebabkan batal wudu. Okay. Sebab tu kalau tengok Anas bin Malik, dia berpegang dengan pendapat hatta dia kata tidur dengan syarat papan punggung tak beralih, tetap tidur pun masih lagi belum batal wudu. Ni khilaf lah di kalangan para ulama. Saya nak sebut sini apa dia? Tidur dalam keadaan separa, tak tidur nyenyak lagi tapi tidur biasa-biasa. Ini benda yang masih termasuk dalam bab yang tidak membatalkan wudu lagi. Cuma bila mana salat Jumaat ni, saya lebih prefer kalau kita rasa macam kita dah lena sangat, kita keluar ambil wuduk lah. Okay. Tapi kalau kita yakin, kita macam sedar lagi, mata dah tutup dah apa semua, tapi sedar lagi, dalam kategori masih lagi sedar, masih lagi belum batal wuduk kita. Tapi kalau dah tersengguk, dah apa-apa semua, dah tidur nyenyak apa semua, maka lebih baik kalau kita rasa tak pun, untuk keluar daripada khilaf ataupun keluar pada rasa was-was tu, baik ambil lah. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ lah, sebab hadis ni pun banyak, bahagian ni ada banyak bab. Okay. Ada 15 hadis. Okay. Banyak lagi benda-benda menarik ni. Okay. Cuma saya tak nak baca panjang sangat. Nanti orang ada ramai, kita baca sikit, panjang sikit. Sebab benda-benda macam ni orang kena tahu lah. Orang kena tahu. Okay. Jadi setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.